bait yang ke-39. Sayyiduna Ayyub penyabar akhlaknya, Sayyiduna Syuaib khatibul anbiya. Kita dah bahas syatrul awal, bahagian pertama, iaitu Nabi Ayyub, dan hari ini kita akan bahas tentang Sayyiduna Syuaib alaihi salam yang digelar khatibul anbiya, iaitu khatib para nabi, iaitu penceramah para nabi ataupun pengucap para nabi. Nah, Sayyidina Syuaib radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah beliau dalam banyak ayat, iaitu terdapat dalam 3 surah. Yang pertama iaitu surah Al-A'raf, bermula daripada ayat 85 sampai ayat 92. Kemudian dalam surah Hud, bermula ayat yang ke-84 sehingga ayat yang ke-95, dan bermula dengan surah Syu'ara, bermula dari ayat 176 sehingga 191. Ini ayat-ayat Allah Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Allah Syuaib dan kaumnya. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila madyana aqahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bibayyinatin min rabbikum فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين, sampai akhir ayat. Di banyak ayatnya di dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Sayyidina Syuaib alaihissalam adalah keturunan kepada Madian. Dikatakan bahawa beliau bernama Syuaib ibni Nuwaib ibni Ifa ibni Madian ibni Ibrahim. Sebahagian mengatakan nama beliau Syuaib ibnu Yakhshab ibni Lawi ibni Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim. Sebahagian mengatakan huwa ibnu Mikil. Nah, yakni Syuaib ibnu Mikil ibni Yashjun. Dan ini pada nasl ataupun keturunan Nabi Ishaq ibni Ibrahim. Dan sebahagian lagi mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa datuk nenek kepada Sayyidina Syuaib ataupun ibunya adalah anak perempuan kepada Nabi Lut alaihissalam. Jadi fi hadha an-nazar, ini seperti yang disebutkan oleh sahibun nihayah, mengatakan bahawa ini Ibnu Asir mengatakan bahawa ianya adalah ini perlu dilihat semula pandangan Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Ayah kepada Sayyidina Syuaib dikatakan namanya adalah San'un, bukan Nuwaib, San'un. Dan beliau adalah merupakan ubad ataupun hamba Allah Ta'ala dan ulama di Madian. Kaum Madian ni pada permulaannya adalah hamba yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Madian adalah anak kepada anak cucu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mereka ni orang Arab. Dan diceritakan dalam sirah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, setelah mana wafatnya zaujah isteri beliau Sayyidatina Sarah, maka Sayyidina Ibrahim berkahwin pula dengan seorang wanita daripada Kan'aniyah dari kaum Amaliqah ataupun Jarahimah yang datang daripada Yaman, Jurhum. Yang mereka ni tinggal di keliling Kaabah Al-Musharrafah, yang datang meminta izin untuk duduk di situ mengambil manfaat air Zam-Zam dan berhampiran dengan Kaabah Al-Musharrafah
pada zaman Sayyidatuna Hajar, isteri Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah wafatnya Sayyidatuna Sarah, Sayyidina Ibrahim berkahwin dengan salah seorang daripada wanita mereka, lalu lahir anak-anak daripada keturunan tersebut, dan salah seorangnya adalah Madian. Jadi kata Imam Kisai rahimahullah, Madian ini panjang umurnya, umurnya panjang, dan berkahwin dengan seorang perempuan daripada Amaliqah, kaum Amaliqah, dan lahir 40 orang anak daripada perkahwinan tersebut. Nah, arba'ah banin. Minta maaf, bukan 40. 4 orang anak, no? 4 orang anak. 4 orang anak lelaki. Dan kemudian ramainya keturunan beliau. Makin tambah, sehinggalah akhirnya mereka tidak lagi mampu untuk duduk di satu tempat kerana telah menjadi satu negeri. Maksudnya anak cucu jadi satu negeri. Ramai. Di akhirnya mereka terpaksa pindah dan dibuat satu kampung tempat mereka tinggal, dan pintunya dibuat daripada besi, pintu kotanya dibuat daripada besi, dan dinamakan negeri tadi dengan Madian. Sempena nama datuk mereka yang merupakan cucu Nabi Allah Ibrahim, anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hasil perkahwinan Nabi Ibrahim dengan wanita Kan'an ataupun daripada Amaliqah ataupun daripada Jurhum. Tamam. Jadi kemudian setelah mana mereka duduk di satu tempat, dia ada dia punya peta negara mereka, iaitu berhampiran dengan Madian ni. Kalau dengan Makkah, dia dekat dengan Tabuk. Jauh jugalah dengan Makkah tu, lebih kurang dalam 400 km, dan dia berbetulan dengan Tabuk. Jadi bagi Mamlakatu Madian, negeri Madian, tempat Nabi Shu'aib alaihissalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia di atas utara Makkah Al-Mukarramah, utara Madinah. Tamam. Ya, sama juga utara Makkah lah. Utara Mekah dan utara Madinah Al-Munawwah. Tamam. Jadi Madian ini ketika mana mereka mula duduk di situ, datang satu kaum daripada Aikah, yang mereka ini ada raja-raja, dan Aikah ini datang, dan kemudian mereka ini menyembah berhala. Golongan Aikah ini menyembah berhala, duduk di sebelah, ataupun sebelum itu mereka datang duduk bersama dengan Madian, minta izin nak duduk di negeri Madian. Jadi Madian benarkan, yakni kaum Madian benarkan, ahli Madian benarkan, mereka duduk. Cuma dia pecah dua lah, satu pihak menyembah berhala dan ahli Madian menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Malik Aikah namanya Abu Jad. Ya, dialah yang bawa berhala kepada kaumnya. Ada 30 berhala yang dia siapkan untuk kaumnya. Ada berhala yang dia khususkan untuk anak-anak cucu dia, raja-raja, iaitu berhala yang dihiaskan emas tadi dengan jauhar, dengan permata, batu delima, batu zamrud, diletak pada dihiaslah pada berhala tadi, lalu dia persembah. Manakala kepada rakyat biasa, berhala dia kayu, batu, ataupun buat daripada perak, mesti bawa sikit lah pada mah. Hak mah ni untuk raja-raja ya. Dan juga anak-anak raja. Dan Ka'bul Ahbar mengatakan bahawa pada tafsir Abjad, Abjad, Hawis, Khutti, Kalamun, Sa'afas, Qurishat, dibaca kalau kata kita baca Abjad Arabi ni, alif ba jim dal tu, dia ada wakil kepada huruf-huruf, wakil kepada nombor. Kalau Abjad, Hawis, Khutti, Kalamun, Sa'afas, Qurishat, Saqazun, Razarun lagi habis. Ada berapa? 28. Kalau 28 huruf, yang kalau kata kita kira, dia akan ikut bilangan nombor. Abjad tu alif dikira wakili nombor 1, ba nombor 2, jim nombor 3, dal nombor 4. Lepas tu kita kalau kita tulis bahasa Arab, kita tak tulis 1, 2, 3, 4. Kita tak tulis alif ba ta sa. Kita tulis alif ba jim dal. Kenapa tulis alif ba jim dal? Kerana dia mewakili kepada nombor tadi. Alif ba jim dal. Kalau kita pernah mengaji kita Arab, kita akan tengok kalau dibuat dengan rakam ataupun nombor, maka dia akan letakkan dengan alif, kemudian ba, kemudian jim. Kerana jim mewakili 3, dal mewakili 4, ha mewakili 5, waw mewakili 6,
Zal mewakili 7, ha mewakili 8, ta mewakili 9, ya mewakili 10. Kaf 100. Terus masuk 100. Tamam? Kaf dia 100 terus. Dia 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Tadhaun ghin 1000. Sebab tu Arab dia ada sampai 1000 je nombor. Lepas tu dia akan gandakan. Dia tak akan panggil 1,000,000, dia panggil alfu alf. 1,000,000. 1,000 kali 1,000. Lagi alf alf alf. Alfu alfi alfi. Itu baru 1,000, 1,000,000 kali 1,000 jadi berapa? 1 bilion, 1,000 juta. 1,000 juta kan? Macam tu Arab. Dia tak akan kira dengan kiraan juta. Dia tak akan sebut million, dia tak akan sebut bilion, dia tak akan sebut macam tu. Dia akan sebut alf alf. Alf alfi alf. Dia akan sebut macam tu. Ini kiraan. Baik, siapa? Perkataan abjad, hawis, hutti, kalamun, sa'afas, qurishat, tadhaun, dadha'aman, saqazun, dadhaun, tadhaun. Yang tu mewakili nama-nama raja bagi kelompok Aikah. Kaum Aikah, mereka ada nama yang kata disebut oleh Ka'bul Ahbar. Minta maaf, itu muluk Madian, raja-raja Madian. Nama Abjad, Hawis, Hutti, Kalamun tu nama-nama raja Madian, kata Ka'bul Ahbar. Abjad nama salah seorang rajanya, Hawis nama rajanya, Hawis, Hutti, kemudian Kalamun, Sa'afas, Qurishat, Tadhaun, Dadharun. Itu adalah nama raja-raja Mekah. Dia kena mengaji bahasa Arab lah tu. Dalam bahasa Arab dia mengaji jumpa lah tu. Tidak, kata buat lah tu sebut nama-nama mereka tu. Ada sebahagian kata nama-nama mereka ni kalau disebut ada dia punya faedah dia. Saya tak ingat lah, tapi ada ditulis oleh sebahagian ulama mujarrabat bagi nama-nama tersebut. Kalau ditulis ada faedah dia. Tak apalah, kan tempat di sini. Baik, ahli Madian ni adalah ashabut tijarah. Mereka ni peniaga, businessman. Dan mereka akan beli hintah, gandum, barley dan seumpamanya, dan kemudian mereka akan ekspor dan import kau tersebut. Ini perniagaan dia lah. Dan bermula daripada mereka ni lah yang bermula dengan sistem menaikkan harga. Lepas tu catu makanan, dan kemudian tunggu sampai harga dia naik, kemudian dikeluarkan balik. Makanan tersebut dijual dengan harga yang mahal waktu ketika masyarakat memerlukan. Ini panggil dia apa? Golongan Madian. Pada waktu itu dah mula jauh. Sayyidina Syuaib alaihissalam adalah orang yang sangat menentang dengan perkara tersebut. Malah ada sebahagian di kalangan mereka yang melakukan penindasan kepada golongan miskin pada zaman tersebut. Dan Sayyidina Syuaib walaupun daripada kaum Madian, tetapi beliau tidak campur dengan urusan yang kaum Madian. Beliau mengembala kambing dan menguruskan urusan kehidupan beliau. Dan kemudian ayahnya, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu malam. Beliau berdoa, Allahumma innaka katsarta asy-syu'uba wal qabail fi ardi Madian. Ya Allah, kamu telah membanyakkan kaum. Syu'ub jamak kepada sya'bud, kaum, dan juga qabail, kabilah yang banyak. Fabarik li fi syu'aibi hadha. Maka berkati saya kepada Syuaib saya ini. Syuaib adalah tasghir kepada Syu'ub. Nah, tasghir kepada sya'bud. Sya'bud jadi Syuaib. Maksudnya ni macam kaum kecilku ya Allah. Syuaib ni adalah tasghir kepada sya'b. Jadi Syuaib, maka dinamakan Nabi Syuaib dengan Syuaib setelah itu. Syuaib dinamakan dengan Syuaib setelah doa ayahnya tersebut. Maka kata ayah beliau, berkatilah anak saya Syuaib ini, yang merupakan kaum yang kecil sahaja dalam keluarga aku ini. Dianggap dia seperti kaum, nah, walaupun dia seorang. Lalu dalam mimpi dia jumpa dengan bahawa disebut Allah Subhanahu wa taala memberkati Syuaibmu itu. Inna Allah taala qad baraka laka fi Syuaibika hadha. Allah telah berkati Syuaib kamu, wa qad ja'alahu nabiyyan ila ahli Madian.
Yani Allah telah menjadikan dia Nabi bagi ahli Madian. Maka dinamakan beliau dengan Syuaib. Dan setelah mana ayahnya wafat, Sayyidina Syuaib mengambil tempat ayahnya dan kekal dengan zuhudnya, dan kemudian ada tempatnya yang diduduki oleh Sayyidina Syuaib. Tadi kita sebut tadi Syuaib ibnu Nuwaib. Nama pertama beliau Syuaib ibni San'un. Ini pandangan yang paling kuat. Ibnu Affa, ibnu Sabit, ibni Madian, ibni Ibrahim alaihi wassalam. Dan sebahagian lagi mengatakan Syuaib ibni Daifur ibni Ifa. Ada kata Affa, ada kata Ifa. Ibni Sabit, ibni Madian, ibni Ibrahim. Khilaf panjang tentang nama mereka, tentang nama dan keturunan Sayyidina Syuaib AS. Cuma pastinya beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim AS. Dan kemudian Nabi Syuaib AS mula melakukan dakwah beliau setelah itu. Setelah kaumnya tadi lagi melampau dengan masalah timbangan dan seumpamanya, mereka buat-buat main dan meletakkan harga dan juga seumpamanya ikut suka hati mereka. Satu hari ada seorang lelaki datang ke Madian jual beli. Kemudian datang lelaki tadi jumpa dengan Nabi Syuaib. Katanya, inna haula'i al-qawma yazlimuna an-nasa. Nah, mereka telah menzalimi manusia. Wa inni ishtaraitu minhum mi'ata mikyan. Dan saya beli kepada mereka dengan 100 mikyan, timbangan gandum atau seumpamanya, dengan harga 100 dinar. Wa qamadus saman wa ziyadah. Mereka ambil harga lebih lagi daripada tu. Dah ambil dah 100 dinar, minta lagi tambahan. Walladhi kalahu minhum naqsu 20. Tetapi walladhi kalahu minhum naqsu 20, kurang 20 kilo lebih kurang. Kita kira kilo lah. Kalau kira kilo, 20 kilo kurang. Saya beli dengan harga 100 kilo, minta 100 dinar. Jadi 1 kilo 1 dinar. Saya dah beli dah, bayar, dia minta lebih pula. Tapi bila saya timbang balik, rupanya timbangan tadi bohong, kurang 20 kilo. Ada yang timbang dah ni, pakai zaman lalu macam tu, tak lebih kurang. Pasal malam tu, ada jenis tu. Di pasar malam, di kedai-kedai dan seumpamanya, orang sengaja timbang tak betul, buat timbang tak betul. Orang tak cek sungguh-sungguh. Tambahan timbang digital lagi sakan, dia boleh nak try. Kalau timbang hak yang garis tu, yang ada orang panggil apa, jarum tu, hak tu pun dia pemborong dia kan. Dan kemudian timbang lagi ada hak jenis 2 macam tu. Dulu di Malaysia mungkin ada, Mesir masih ada sampai sekarang ni guna. Timbang macam ni, dia letak dengan pemberat. Kalau barang sekilo, dia letak besi sekilo tu, dia letak dengan barang kita tadi. Kalau naik ataupun sama, maksudnya 1 kilo lah. Kalau kata hak sekilo tu naik, hak ni lebih, maksudnya dia lebih pada sekilo lah. Dia naik sampai dia akan jadi, timbangan dia jadi sama rata. Kemudian baru dia akan kat kita. Tu pun tipu juga. Kita pun tak faham kenapa nak kena tipu dengan timbang ni. Dia mungkin dia fikir kata akan dapat untung lebih. Kerana kalau 20 orang beli, kita fikir seorang, kalau dia buang dalam 100-200 gram, kalau 200 gram dia buang, kalau dah 5 orang dah sekilo, dia dah selamat sekilo kata dia. Jadi tak tahu dia dengan Allah Ta'ala nanti akan disiksa. Jadi jangan tipu. Kerana gharar ataupun sifat tipu ni bukan sifat mukmin. Orang mukmin ni dia boleh buat apa saja, kecuali tipu. Tipu ni tak ada. Ini tak boleh nak bincang. Sebab tu Nabi SAW bila ada seorang lelaki datang kata dia nak berzina, Nabi SAW tidak larang terus. Bukan. Ayah satu. Nabi akan bagi nasihat dulu kepada dia. Seorang lagi kata saya boleh masuk Islam tapi saya tak boleh tinggal curi. Nabi kata terpulang, tapi satu je syarat, jangan tipu. Tipu je jangan. Maksudnya tipu tu sakal lagi daripada curi. Sebab dia mula daripada menipu ni kerana mula duk seronok dengan mula mencuri ni sebabkan kerana mula seronok nak menipu. Dia ada alasan. Kalau saya masuk macam ni, saya kena buat alasan macam ni. Saya buat alasan ini. Jangan tipu. Cakap terang. Tipu-tipu ni bukan sifat seorang mukmin.
Memang. Tak lagi kalau duk berceramah betul tipu. Lagi dah kan. Ni mengajar ni tipu. Cakap ada benda tak betul. Ya. Cakap tipu. Cerita pasal diri sendiri tak betul, tipu. Kalau boleh nak bagi contoh pun jangan contoh yang tipu. Bagi contoh yang betul. Cerita lama-lama dia nak buat lawak, dia buat cerita tipu. Cerita bohong nak bagi orang gelak. Padahal lagi cerita tu bohong. Nah. Berapa nak kena seronok dengan benda yang macam tu. Boleh? Baik. Kalau habaq tipu orang tak apa. Orang tahu tak tipu. Bila orang dah percaya lebih lah, kata tak saya tipu yang itu ni. Allah. Jadi macam mana dengan umat? Jadi tipu. Tipu dengan timbangan ni dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib. Dia buat macam tu. Jadi lelaki ni kata, saya beli 100 kilo. Sampai dekat saya 80 kilo saja. 20 kilo dia tipu. Maka Nabi Syuaib AS kata, irji' ilaihim. Patah balik, tanya kat mereka, la'allahum qad ghalatu 'alaika. Mungkin mereka tersilap. Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib baik sangka dulu. Apa dia tahu kaum dia ni memang macam tu. Nah, dah tahu dah, memang dah sebar dah berita kata mereka ni kaki menipu dalam timbangan. Maka Sayyidina Syuaib AS bagi tahu kepada lelaki tadi, boleh patah balik, tanya kat mereka, mungkin mereka tersilap. Nah, ataupun kamu tersilap. Dia kata, tak, saya dah pergi tanya dah, mereka pukul saya pula. Rusakan. Mereka tibai saya pula. Lepas tu mereka kata pula, dan mereka maki hamun saya, sabbuni wa darabuni. Mereka pukul aku dan sabbuni wa qalu hadhihi sunnatuna fi baladina. Ni kami punya cara, ada kata. Ni cara kami kat sini, kena ikut cara kami lah. Kamu negara kamu tak apa lah. Kalau beli 100 kilo, habaq nak 100, bayar 100, kena lebih pula, lebih lagi. Tapi bagi 80. Itu cara kami. Oh, cara mana? Kalau negara hang tak apa lah, dia kata. Bayar 100 kilo, dapat 100 kilo. Tak, kami habaq 100 kilo, boleh jadi kurang 80. Nah. Ini dilakukan kepada kaum Syuaib buat macam tu. Bila Nabi Syuaib kaum dia buat itu, maka dia dah kena pukul, kena maki. Nabi Syuaib pun ajak orang tadi pergi ke pasar balik. Sampai di pasar, Nabi Syuaib pun tanya, ni apa kisah? Kamu buat apa kepada ghuraba, orang yang datang asing berniaga di negeri kita? Kamu buat apa? Maka dia berkata, alam ta'lam ya Syuaib anna hadhihi sunnah, anna hadhihi sunnatu abaina fi baladina. Kamu tak tahu ni adalah sunnah kita. Maksudnya ni adalah amalan yang kita dah lakukan. Datuk nenek moyang kita dah memang buat macam ni dah. Maka kata Nabi Syuaib, laisa hadha minas sunnah. Ni bukan satu amalan. Ni bukan sunnah. Maka dia tulis apa ni, kaum tadi pegang pula hak yang laki tadi, kata hang duk repot kat dia pula no. Terlibai pula sekali lagi. Nabi Syuaib tadi buat apa dah pada tu. Nah, halang pun tak boleh dah sebab dia pun terlalu ramai. Dan kemudian Sayyidina Jibril AS apa ni, ketika mana datang kepada Nabi Syuaib AS memaklumkan tentang utusan Allah kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib AS bertemu dengan Malik Abu Jad. Abu Jad ni Raja Aikah lah. Raja Aikah, nah. Aikah dulu duduk sekali dengan Madian dalam satu kampung. Sebab tu Nabi Syuaib diutus kepada dua kaum. Kaum Madian dan kaum Aikah. Kemudian Aikah pindah. Sebab lalu ramai sangat. Lepas tak duduk lah sekali dalam Madian, buat perbincangan, syuarat dalam parlimen, kata kena pergi pecah doa lah. Dia kena pecah kawasan, kata. Nah, Aikah kena pergi duduk luar sikit daripada kawasan. Jadi mereka pun pecah bagi dua kawasan. Kawasan satu lagi mereka duduk bersidang lah. Aikah duduk sebelah, satu lagi negeri mereka buka, dan kemudian mereka duduk dalam kawasan ada bukit-bukit dan juga ada pokok-pokok hutan sikit. Jadi mereka buat di tempat tersebut. Maka kalau kaum Madian duduk di tempat yang asal lah. Jadi kemudian satu hari Abu Jad, Raja Aikah, jumpa dengan Nabi Allah Syuaib. Lalu dia kata kepada Nabi Syuaib, qad balagta risalataka bi za'mika ya Syuaib. Dia kata, kamu sampaikan dakwah ni dengan pengakuan kamu sendiri lah Syuaib no. Amboi. Dia nak abang Nabi Syuaib ni main mengaku kata sebagai Nabi, sebagai Rasul. Kemudian apa ni, nak main dakwah macam tu. Maka Nabi Syuaib kata apa? Naam, balagtuha. Ya, saya dah sampaikan. Tapi dia tak lawan hak belakang tu. Hak kamu kata kamu mengaku lah no. Sendiri tak. Saya dah sampaikan. Nabi Syuaib dia buat. Dia bijaksana Nabi Syuaib.
Dia tak mau masuk kepada pertentangan. Sebab mula masuk saja dah masuk nak berkelahi. Nabi Syuaib ambil pada sudut yang persepakatan. Kamu sampaikan dakwah ni dengan dakwaan kamu lah. Dakwaan kamu tu belakang tu kamu tambah. Saya ambil depan dia. Kamu sampaikan dakwah. Nabi Syuaib pun ambil depan. Nabi Syuaib kata apa? Ya, saya sampaikan. Selesai. Jadi tak mau sambung ke belakang. Kalau kita sambung ke belakang, kita akan jadi apa? Jadi berkelahi ya. Dia saya sampaikan dengan dakwahnya. Tapi kamu tuduh saya tu, tu mana boleh? Kita berkelahi tang tuduh tu saja lah. Jadi lawan lari. Maknanya dia nak kona kot lain. Hari tu lawan keli. Dia akan kata apa? Nabi kan macam ni, tak ada adab. Macam tu. Macam Syuaib. Tengok dia kata, "Na'am, ballagtuha." Dia tak sambung kat belakang. Kata kamu mengaku semua kali tak. Dan kemudian bila dia telah jawab, maka raja ni kata, Abu Jahl ni kata apa? Qad sami'na wa abaina. Kami dengar. Tapi kami akan abaikan dan kami tidak akan ikut dengan perintah kamu, dengan arahan kamu. Fala ta'ud ilaina fatara ma la taqata laka bih. Jangan mai lagi dekat kami. Jangan duk mai dakwah lagi di tempat kami. Kalau mai lagi, kamu akan tengok benda yang kamu takkan mampu tanggung. Dia baik hutan. Maka Sayyidina Syuaib kata apa? Ana Rasulullahi ilaikum. Saya adalah Rasul Allah kepada kamu semua. Wa inni ad'ukum hatta tarji'u ila ta'atillah. Saya akan dakwah kepada kamu sehingga kamu kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka raja marah pada ketika tersebut dan Sayyidina Syuaib pun pergi. Satu hari Abu Jahl ni pergi ke Suk, keluar bawa dia punya berhala yang banyak 30 tu, bawa semua mai letak di pasar. Orang ramai ni pergi letak tu, dia kata siapa sembah kami lepaskan, siapa tak sembah kami azab dia. Samsik pakat sembah habis, takut pakat turun sembah semua kepada berhala tadi, takut disiksa oleh Abu Jahl, raja tadi. Maka Nabi Syuaib ada pada waktu tersebut, dia kata apa? Inna hadhil asnama la tadur wa la tanfa. Itu berhala tadi tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kayu, batu, dia buat apa? Fatruku wa ibadataha. Tinggalkan ibadah kepada benda-benda ni. Dan dia takutkan dengan azab Allah. Maka mereka pun kata kepada Nabi Syuaib, innaka tad'una bighairi hujjatin fa hal laka hujjatun ala da'waka an-nubuwah. Kamu dakwah kepada kami tak ada hujjah apa? Wahai Syuaib, kalau kamu betul, apa dalil kamu Nabi? Apa dalil kamu ni Rasul? Maka kata Nabi Syuaib, inna taqat hadhihi al-asnamu bisidqi maqalati atu'minuna. Kalaulah berhala ni bercakap pada waktu ni, membenarkan kenabianku dan kerasulanku, kamu akan beriman kepada aku? Maka kata mereka, na'am, ya. Maka terus Sayyidina Syuaib pergi kepada berhala-berhala tersebut. Lalu Nabi Syuaib kata, ayyatuhan asnam, man rabbuka wa man ana. Wahai berhala-berhala, siapa Tuhanmu dan siapa aku? Maka berhala ni bercakap dengan izin Allah. Bercakap ni, batu kayu ni bercakap pada waktu tu. Kata apa? Kata mereka, Rabbuna Allah wa khaliquna Allah, khaliqu kulli syai', wa anta Rasulullah wa nabiyyuh. Jawab itu. Tuhan kami yang menciptakan kami dan Tuhan kami yang Tuhan kami yang sebenar adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kamu adalah Rasulnya dan Nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam semua puak tu, tak boleh kata apa. Semua lepas tu berhala tu lepas bercakap, hancur semua berhala tersebut. Pecah sikit. Tak ada satu pun berhala yang jadi elok. Semua patah tangan, patah kepala, pecah, terhancur, berderai. Jadi akhirnya kaum mereka tetap juga tidak mau ikut. Dengar hak tu pun tak ikut lagi. Ni kata puak ni, tak boleh kata puak. Kalau sakat kata tak mau dengar, bawa keluarlah karamat sampai 70 pun. Kalau tak mau juga Rasulullah kata puak lah. Dia kena pergi bagi roti gandini agak rumah baru dia mai. Baru saya dakwah, baru nak pergi mengaji, kena pergi bagi roti gandini orang dulu. Gandini orang beli depa. Bagi beras kampit, keplekat satu. Elok. Insya-Allah. Dan beriman. Lain pada tu nanti dulu. Kamu kami akan dapat dia kata. Boleh beras 5 kilo, 10 kilo, tak apa. Tak kira.
Boleh apa ni makanan apa semua ada yang macam tu. Memang tunggu kat tu. Boleh telok satu apa ni satu papan. Selesai. Ajar depa. Tamat. Jadi bila mana Nabi Shu'aib alaihi salam maklumkan demikian dan apa ni dan mereka tolak dengan arahan Nabi Shu'aib, akhirnya Allah Ta'ala hantar kepada kaum Nabi Shu'aib, kaum Aikah dan kaum Madian dengan angin yang panas. Yang panasnya luar biasa. Sampai mereka tak boleh duduk dalam rumah. Mereka terpaksa duduk dalam kolam. Terjun dalam kolam semua. Tiap-tiap hari pakai tu berendam. Panas. Tak nak buat apa. Dan lebih daripada tu lagi, panas dah terlalu melampau sampai kulit mereka jadi merkah, dan kemudian Allah Ta'ala utus pula lalat hijau. Yang lalat tadi ada sengat, menyengat pula tubuh-tubuh mereka. Ada sebahagian yang mati disebabkan dengan perkara tadi. Tamam? Dan sehinggalah pun keadaan macam tu tetap juga mereka sebut, kami tetap tak akan beriman dengan kamu wahai Shu'aib. Dia lah. Dia kata kami duduklah macam mana pun, kami la nu'min, kami tak akan beriman dengan kamu. Waktu itulah Allah Ta'ala minta Nabi Shu'aib untuk keluar daripada Madian dan meninggalkan kaum Aikah, pergi ke tempat yang lain, dan sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka dengan zilzal, gempa bumi yang besar, sehingga mematikan kaum tersebut. Banyak yang di kalangan mereka mati, dan ada sebahagian mereka yang kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kaumnya tadi kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidina Shu'aib ini orang yang dakwahnya lemah lembut sebenarnya. Lemah lembut dakwahnya. Dan kaumnya menghormati beliau. Walaupun tak suka dengan beliau dengan dakwah dan apa ni seruan beliau, tetapi mereka tidaklah orang panggil apa melakukan kekasaran dan seumpamanya kepada beliau. Maksudnya masih ada hormat lagi dan seumpama. Cuma kaum dia yang mengikutinya sahaja yang disakiti. Sayyidina Shu'aib alaihissalam disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi ketika menyebutkan Nabi Shu'aib, Nabi akan kata zaka khatibul anbiya. Beliau adalah khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Li husni du'aihi qaumahu wa muraja'atihi wa talattufihi fid da'wah. Karena lemah lembutnya beliau, karena baiknya dengan panggilan dan seruan beliau kepada kaumnya. Dan Nabi Shu'aib alaihissalam akhirnya berpindah dan berpindah beliau pada hari Rabu. Hari Rabu beliau berpindah, dan hari tersebutlah Allah Ta'ala jatuhkan hukuman kepada kaum Madian dan kaum Aikah, sehinggalah mereka hancur dan sebahagian mereka diselamatkan. Dan Nabi Shu'aib selepas itu katanya tidak lagi tinggal di Madian. Sebahagian lagi mengatakan Nabi Shu'aib tetap tinggal di Madian setelah itu, sehingga dalam satu riwayat sebut kata Imam Kisai sehingga buta matanya. Tapi ini pandangan yang tidak tepat. Kenapa? Karena mustahil para Nabi buta. Karena buta termasuk perkara yang munafir, perkara yang menjauhkan seorang, dan ini mustahil kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam. Maka Nabi Shu'aib tidak buta. Dan katanya umurnya panjang sampailah Nabi Musa datang. Nabi Musa datang alaihissalam ke daripada negeri Mesir dan berkahwin dengan anak perempuan Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Cuma pandangan yang kuat kata sebenarnya Nabi Musa berkahwin bukan dengan anak Nabi Shu'aib, tetapi dengan keturunan Nabi Shu'aib yang namanya juga Shu'aib. Bukan Nabi Shu'aib. Karena perbezaan antara Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib, kalau tak salah saya lebih kurang dari 500 tahun. Lebih kurang lah. 3 ke 500 tahun. Lebih kurang. Jadi jaraknya panjang. Dia tak mustahil kerana umat dulu umurnya panjang. Tapi mengikut kepada kajian sejarah mengatakan bahawa bukan itu yang Nabi Shu'aib, bukan Shu'aib yang dimaksudkan tadi adalah Nabi Shu'aib, tapi salah seorang keturunan Nabi Shu'aib juga seorang yang soleh. Dan tak mustahil juga dia Nabi. Kerana wujudnya Nabi pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu boleh jadi. Cuma yang tak ada Nabi zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad, tidak ada Nabi waktu itu. Setelah zaman Nabi Isa tidak ada Nabi. Kosong. Kalau menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi Shu'aib dimakamkan di satu wadi di Jordan. Alhamdulillah saya telah lawat ke makam tersebut di Jordan. Makamnya asalnya panjang, kemudian sekarang mereka pendekkan, dan kemudian ada lubang yang menyambung terus ke dalam kawasan tanah makam. Dia ada binaan di atas makam tadi, dan kemudian dia buat lubang dekat
batu makam tu. Jadi bila kita bau kat situ, wanginya luar biasa. Apa kata dia bukan bubur minyak wangi ni, memang wanginya wangi asli, kita boleh bau tanah Nabi Allah Syuaib.